Hai semua, kali ini saya nak share tips memilih atau nak tentukan bila tarikh akhir tahun keuangan syarikat, iaitu date of accounting year ended. Okey. Okey. Akta Syarikat 2016 tidak katakan ataupun dia tidak bagi tahu bila tarikh sesuatu tahun keuangan akan bermula atau berakhir. Maka keputusan untuk nak tentukan tahun keuangan termasuk atas sebarang perubahan adalah sepenuhnya mengikut budi bicara pihak pengurusan syarikat. Okey. So setiap syarikat diwajibkan untuk menyediakan penyata keuangan untuk tempoh keuangan tidak melebihi 18 bulan dari tarikh penubuhan. So sesebuah syarikat boleh memaksimumkan tempoh perakaunan yang pertama sehingga 18 bulan dari tarikh penubuhan untuk menyediakan penyata keuangan yang pertama. Okey. So dekat sini saya bagi contoh. Kes ada satu syarikat ditubuhkan pada 24 Februari 2022. So kalau ikutkan dia punya due date tarikh keuangan dia akan tamat ataupun dia kena tutup financial statement dia selewat-lewatnya pada 23 hari bulan Ogos 2023. Ini tarikh wajib. Okey, ini tarikh wajib. Tapi biasanya dan majoriti syarikat dia akan ambil tempoh yang popular. So sama ada pada tarikh tahun kalender 31 ataupun tarikh di mana suku tahun. So ikut contoh ni dia akan pilih kalau 24 Februari 2022, so tarikh yang pertama dia boleh pilih 30 bulan September 2022 tahun yang sama, ataupun dia pilih sampai hujung tahun. Ini paling popular lah, 31 Disember 2022, ataupun bulan 3 bulan 6 dan selewat-lewatnya atau pada 23 bulan 8. Tapi jaranglah orang letak year end date nombor date pelik-pelik ni selalu dia hujung bulan lah senang. Okey. So antara faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih akhir tahun keuangan iaitu bergantung kepada model bisnes masing-masing. So maknanya kalau ada macam contoh bisnes tu dia ada stok ataupun inventory, dia mungkin boleh pertimbangkan untuk pilih akhir tahun ataupun yang sepadan ataupun waktu yang kurang sibuk. Yang maknanya dia punya cycle itu tak sibuk, sebab bila nak buat untuk company yang ada stok, so kita kena buat stock take. So kena kira balik stok berapa nilai stok tu, sebab stok tu akan affect you punya financial statement ataupun you punya income statement untuk tahun tu. So kena ikut tempoh tu lah. Kalau sibuk sangat masa tu lah juga nak kira, sebab kadang-kadang ada kali kadang kita pergi supermarket ada part-part yang kena tutup ataupun kedai tutup, dia bagi tahu date tu adalah dia tengah buat stock take. So memang the whole floor tu ataupun the whole kedai tu akan tutup sebab nak kira stok. Okay. So salah satu lagi faktor yang kita boleh gunakan untuk tentukan bila tarikh year end, kalau untuk anak syarikat pula. So kalau untuk section 247 Akta Syarikat 2016, dia secara dia peruntukkan secara amnya lah tahun keuangan syarikat anak syarikat mesti sama dengan tarikh dia punya holding. Okey. Kadang-kadang ada juga kes yang induk dia syarikat holding dia boleh mohon bertulis dekat pendaftar dekat SSM lah untuk tak nak bagi sama tarikh year end dia dengan dia punya subsidiary. Tapi kena bagi alasan lah kenapa. Tapi secara praktikalnya, sebab apa dia sama? Sebab proses penilaian performance syarikat secara group ataupun group of companies performance boleh buat dalam satu report. Okay, sebab tu kita lihat biasa dalam audited report dalam group company dia ada banyak kolom. Okay. Contoh yang ini saya ambil sebahagian daripada audited report Alam Maritim Resources Perhad, iaitu salah satu syarikat listed dalam Bursa Malaysia. So boleh tengok kat dalam report audit ni group ni untuk tahun pertama. Okay. So wording dalam report ni tunjuk for the financial period from 1st January 21 to 30th June 2022. So biasanya sebab accounting period ni kadang-kadang wording ni dia wujud
Sebab accounting period ni ada kala dia tak cukup 12 bulan ataupun ada yang terlebih 12 bulan. Sebab apa? Sebab wording macam ni dia kadang dia wujud sebab report tu dia wujud sebab dia adalah untuk bentangkan performance untuk accounting period untuk tahun pertama. Okey, ataupun juga dia ada pertukaran tahun keuangan, tahun perakaunan dia ada tukar year-end. So dia punya period tu dah lari, so dia akan jadi macam tu. So dia akan wording dia biasanya akan for the financial period, sebab selalu kalau yang cukup 12 bulan for the year ended, betul. So tapi kalau dia ada sebut kat situ financial period from, so perkataan period tu, so selalunya macam saya kata tadi, sama ada dia tak cukup 12 bulan ataupun dia terlebih 12 bulan. Okay, so sama ada dia tahun pertama punya report ataupun dia ada pertukaran tarikh year end. So bab tu nanti saya akan cerita kemudian lah. Okay, so ni saya patah balik. So untuk faktor lain yang kalau kita nak pertimbangkan bila nak letak year ended ni, so setengah pihak kadang-kadang ada juga yang involve dengan perjanjian franchise, ada dengan JV. So kadang-kadang dia punya keputusan tu dia perlukan ada pertimbangan dan perancangan untuk buat akhir tahun. Untuk semudah mungkin supaya dia punya agreement tu ataupun dia punya projek tu dapat dinilai dengan lebih baik lah. So maknanya dari segi kadang-kadang ada yang involve dengan rancangan cukai secara untuk projek tu. So dia akan letak untuk tarikh yang bersesuaian lah dengan dia, sama ada dengan dia punya yang JV tu ataupun dengan dia punya franchise ataupun tengoklah untuk projek tu yang berkaitan. Okey, faham maksud saya Tapi dalam banyak-banyak tips yang saya dapat ataupun saya baca, so tapi secara peribadinya saya lebih tekankan faktor tempoh percukaian syarikat dalam nak tentukan tarikh year end ni. Okey. Sebab masa UEC, you perasan tak masa UEC borang cukai, borang C syarikat, mesti ada nampak part ni yang kosong tu. Dia ada kat situ, dia tanya bila tempoh perakaunan dan juga bila pula tempoh asas. You kena letak tarikh kan, perasan tak dalam borang e-filing, borang C. So akan isi benda tu. So sebabkan benda itulah, okay, so kita akan, sebab tahun ni dia akan effect apa you punya year ended tu, akan effect you punya accounting period dan juga automatic you punya tahun taksiran. So secara amnya tempoh asas iaitu tempoh pencukaian sesuatu syarikat ni adalah sama. Okay, dia sama dengan tempoh perakaunan syarikat. So tempoh pencukaian dengan tempoh asas ataupun tempoh asas perakaunan syarikat ni adalah tarikh yang ataupun tempoh yang sama. So part ini penting sebab dia akan efek tahun taksiran untuk borang cukai. Okay, so untuk tahun taksiran ni you jangan salah tahun okay. Sebab apa? Sebab segala rule dalam Akta Cukai Pendapatan ke dalam ni ke, dia akan ikut tahun taksiran. Siapa yang biasa baca nota cukai tu, dia akan biasa ayat dia akan berbunyi macam bermula tahun taksiran 2000 sekian bla bla bla. Dia akan mention kat situ bermula tahun. Dia tak cakap bila tarikh macam normal punya kalender. Dia akan tulis, dia akan mention bermula tahun taksiran sekian. So jika nak isi borang cukai apa pun tahun taksiran ni, tolong jangan salah. Sebab itu basic pencukaian yang you kena hadam sampai bila-bila. Okay, you kena tahu ini basic tau. Once you salah je habis. Okay, so tempoh perakaunan yang pertama adalah tempoh asas bagi tahun taksiran apabila akaun itu ditutup. So dia akan jadi tahun pertama penilaian syarikat itu. Saya ambil contoh yang tadi tu dia tubuh syarikat pada 24 Februari. So jika pihak pengurusan syarikat dia nak tetapkan year ended dia adalah 31 Disember 2022, so maka pendapatan berkanun dia dalam tempoh penubuhan bermula Februari 2022 sehingga ujung tahun Disember 2022, so akan dikenakan cukai. Okey, ataupun dikira sebagai dikira sama ada kena cukai tak kena cukai bagi tahun taksiran 2022. So biasanya kita akan tengok ujung tahun tu bila. Kalau ujung tahun tu penutup dia 2022, taksiran dia 2022. Kalau ujung year end dia bila? Mei 2023. So maknanya automatik tahun taksirannya 2023. Tempat tu senang So dia akan sama. So tempoh perakaunan dengan tempoh asas pencukaian adalah
tempoh yang sama. Okey. Ni saya bagi contoh, saya masih bagi ikut contoh tadi. So dekat sini bila kat sini saya akan tunjukkan kenapa bila kita pilih date year end tu dia akan beri kesan kepada kita punya tahun taksiran. Okey, contoh tadi syarikat pilih 31st Disember kan. So bila untuk tahun pertama dari 24 Februari 2022 sehingga Disember 2022, so tahun taksirannya itu TT dia akan pada 2022. So tahun kedua akan jadi TT 2023. Okey. Tapi bagaimana jika pihak pengurusan pilih date year end dia 30 Jun. Okey. So bermula daripada Februari dia tubuh, awal-awal dia tubuh 24 Februari dia akan tutup akaun dia pada 30 Jun 2023. So maka dia punya tahun taksiran dia bukan lagi 2022 tapi akan jatuh kepada 2023 untuk tahun taksiran dia yang pertama. So nanti tempoh asas untuk tahun kedua bersambung daripada Julai 2023 hingga 30 Jun 2024 iaitu tahun taksiran 2024. Okey. So bila kita tengok ni pilihan yang ended 30 bulan 6 2023 ni, so adakah ikut akta syarikat? Ya, sebab dia masih lagi follow maksimum 18 bulan untuk sediakan audited financial statement. Okey. So bila dia dah dapat anjakkan 2000 sampai 23, okey. So maknanya automatik kita syarikat tu akan boleh jimat kos audit sebab dia tak perlu lagi audit 2022 sebab dia terus pergi tahun 2023. So boleh jimat audit cost, boleh jimat tax agent dan juga kalau dia upah accountant law untuk buat account, so untuk tu dijimat setahun lah. Okay. So sebab tak ada lagi dah audit-audit untuk tahun 2022. So nanti bila dia hantar taksiran yang pertama untuk tahun 2023, jika dia pilih 30 Jun tadi tu so dia akan lebih banyak masa untuk sediakan peruntukan tunai untuk buat bayaran cukai bagi tahun yang pertama iaitu pada 30 bulan 6 2023. So dia ada banyak masa lah untuk dia kira ataupun nak peruntukkan dia punya tunai tu untuk buat bayaran income tax jika ada. Okay, faham Okey, part ni kena faham betul-betul. Jika kurang faham, you all boleh tengok ulang-ulang part ni ataupun boleh tanya di bahagian komen. Okey. So, kalau tanya pada saya, bilakah date yang paling baik untuk kita letak sebagai year end? So, jawapan saya secara peribadi dan juga pengalaman saya, you all boleh pilih mana-mana tarikh pun tapi selain ataupun bukanlah 31 Disember. Okey. Sebab apa? Date hujung tahun ni biasanya ramai yang mood cuti. So nak buat kadang bila ada yang kena buat kira stok yang ada, kalau ada company yang kena buat stok, kita nak assignkan staff untuk kira stok, nak tutup kedai. So banyak lah nak kena arrange kan. Lagipun bila kita letak tarikh tahun 31 Disember ni, bila kita nak hantar ke auditor dan sebagainya, memang selalu waktu ni yang tarikh ni memang selalu jam. So kadang-kadang lambat. Kalau kita pula kalau yang biasa update buat account tak ada masalah. Cumanya kadang-kadang bila kita memerlukan hikmat account terluar, kita kena hantar. So masing-masing mempunyai ramai yang ambil pilih 31 Disember ni memang akan jadi jam. Okay. So bagi saya, you all boleh pilih tarikh mana-mana tapi bukan 31 Disember. Okay, sebab apa? Sebab tarikh tempoh ni yang 31 Disember ni, kalau you all perasan, dia adalah juga sama tempoh dengan pendapatan tahunan individu. Okay. Individu tu siapa? Sebab bila kita buat bisnes, kita ada staff dan juga bila kita buat sebagai dalam entiti syarikat, run sebagai syarikat, kita ada director. Okay. So tempoh pendapatan tahunan individu ni bila sama year end dia dengan company dia, nanti saya akan tunjuk sebabnya dia akan jadi macam, okay, saya elaborate balik. Bila kita ambil tarikh tahun keuangan 31 Disember, so bila cukup 12 bulan, kita akan bermula 1 Januari. Contohlah saya ambil contoh 2022, okay, ataupun 2023.
So biasanya kita akan start untuk 12 bulan 1 Januari 2023 hingga 31 Disember 2023 kan. Pada masa yang sama, staff juga dia punya tempoh pendapatan tahunan ataupun penggajiannya, sumber penggajian, dia punya period pun sama daripada Januari sehingga Disember. Betul tak? So biasanya dalam kos operasi bisnes, bayaran allowance dan gaji ataupun imbuhan ataupun bonus ke apa ke, bayar kat staff ni dia adalah penyumbang kos yang terbesar dalam penyata pendapatan bisnes. So maknanya dalam income statement tu nanti akan tunjuk, selalunya saya akan nampak lah portion staff ni akan paling tinggi lah. Okay. So bila dari segi ni, bagi saya ni, saya cerita dari segi dari konsep staff syarikat So bila makin besar kos staff tu, so makin sikit untung syarikat kan. So bila makin sikit, bayar cukai pun syarikat pun jadi makin sikit. Okay. So ada juga bila syarikat nak bayar bonus, okay, atas pencapaian syarikat. So pendapatan bayaran bonus ni ataupun gaji ni semua akan dam dalam borang EA. Kita akan declare dalam borang EA. So bila syarikat bayar banyak gaji kepada staff, automatik pendapatan individu as a staff termasuk director pun akan jadi tinggi untuk tahun yang sama. You faham tak? Okay, senang saya bagi contoh macam ni. Saya bagi contoh kejap ya. Okay, you nampak tak? So kos staff yang tinggi dalam income statement syarikat, dia boleh kurangkan cukai syarikat kan. Tapi pada masa yang sama, bayaran ini juga yang akan tinggikan income peribadi staff. Sebab dia punya tempoh per akauntan syarikat dan tempoh penggajian staff tu dalam berada tempoh yang sama, iaitu daripada 1 Januari sampai 31 Disember. Nampak tak? So bila kita nak tentukan tarikh ni, jangan pilih tarikh 31 sebab kita nak buat rancangan cukai antara bila kita nak bagi bonus dekat staff tu, dia akan efek bayar gaji bonus pada tahun keuangan syarikat akan automatik naik juga staff punya income. Okay. So bila kita nak tentukan ni, basic nak tentukan tarikh year end ni sebenarnya antara tips perancangan cukai paling mudah, paling popular dan juga patuh undang-undang. Income tax tak marah, you nak letak bila pun boleh. Kalau you masih tegar nak guna 31 Disember, ini hanya pendapat saya. Okay. Okay, saya bagi contoh kenapa lagi Okay, sekarang boleh tengok. Okay. Saya bagi contoh untuk company yang sama. So dia tak pilih 31 Disember tapi dia pilih 31 Mei. Okay, 31 Mei. Dia akan tutup keuangan dia 31 Mei. Okay. So saya bagi contoh ni, jika pihak pengurusan syarikat yang tadi tu dia tetapkan year end date yang pertama jatuh pada 31 Mei 2023. Okey. So jadi tahun asas perakaunan dia yang pertama akan bermula daripada tarikh incorporation date dia, iaitu 24 Februari 2022 sehingga 31 Mei 2023. Masih lagi tak ikut akta syarikat? Ya masih, sebab masih lagi dalam maksimum 18 bulan kan. So dia akan jimat setahun, drag. Dia akan jimat setahun cost audit, income tax, accounting fee jika ada. Okay. So you tengok row nombor 2 tu. Okay. Katakan pihak pengurusan nak bayar bonus ekstra ataupun apa-apa benefit lah kepada staff ni, syarikat boleh rancang bila nak bayar agar sama-sama boleh rancang cukai dengan baik. Okay. Nampak tak? Dia punya tarikh tak sama kan? So syarikat dapat kurangkan cukai dalam tempoh perakaunan syarikat. Staff pula masih boleh rancang cukai sama ada nak bayar bonus tu jatuh pada tempoh apa tu? Saraan tempoh saraan dia tahun 2022 ke atau 2023. Nampak tak? Dia tak sama kan? So kita boleh rancang bila nak bayar. Bila nak bayar, macam contoh biasanya kes macam ni, so director yang paling suka cara ni sebab dia boleh plan
Dia boleh plan bila nak bayar dapat allowance lebih, dia boleh plan bila nak bayar zakat ekstra ataupun nak tuntut rebate yang dibenarkan oleh income tax tu ikut bajet negara tahun bila. Tahun 2000, tahun taksiran 2022 ke tahun taksiran 2023. Bergantung macam tu. Okey. Lagipun bajet negara ni bentang kadang-kadang bila announce setiap bulan, setiap tahun kita ada bajet yang PM umumkan kan. So biasanya akan bentang dalam bulan 9, bulan 10. So dia hanya bentangkan saja, baru propose saja, so belum lulus. So biasanya dulu dalam parlimen dalam bulan 2 dengan Mac macam tu tahun selepas itu. So bila kita letak kita punya accounting period dalam bulan 5 macam tu, so automatic dia punya syarikat dia boleh susun dan apply terus rancangan cukai yang paling sesuai. So nampak tak apa yang saya cuba terangkan kat sini? Okay. Kenapa saya lebih suka tahun keuangan bukannya 31 Mei. Contoh macam dia punya year end dia yang first tu, saya ulang balik year end dia yang first tu 31 Mei 2023 yang pertama. So sementara nak tunggu daripada 2022 dengan 2023 tu ada 2 tahun saraan yang terlibat untuk staff, sama ada 2022 dan juga 2023. So nanti pihak pengurusan syarikat boleh letaklah dia punya bonus tu nak masuk dalam year end untuk tahun tempoh penggajian tahun bila. Kalau macam contoh dia nak bagi bonus bulan 12 2022. So nanti walaupun income tu tinggi ataupun bonus tinggi untuk apa? Untuk tahun keuangan syarikat, tapi staff dia punya apa, contoh saya ulang balik dia akan bagi contoh bonus lah, tiba-tiba bonus staff ni syarikat ni meletup-letup. Okey, dia bagi 2 kali. Satu dia bagi Disember 2022. Lagi satu dia bagi sebulan sebelum tutup akaun. Maknanya dia bagi bulan 4 2023. So board staff akan dapat bonus 2 kali kan. So bila dapat bonus 2 kali, dia staff ni dia boleh dia akan declare dia punya pendapatan penerimaan penggajian tu untuk 2 tahun yang berbeza. You faham tak? So maknanya untuk Disember bonus tu, dari Disember 22 punya bonus dia akan declare dalam borang EA 2022. So automatic dalam dia punya borang BE 2022 lah. So jika syarikat bayar bonus lagi sekatu, bonus bayar bulan 4 2023, iaitu ataupun katakanlah contoh lepas dia dah buat account, dia dah buat account dia ended semua dia bagi bulan 6. Tengok dia punya account dia memang bagus untuk dia declare, so declare bonus bulan 6, sebulan selepas dia tutup account. So syarikat ni akan bayar bonus kat semua staff termasuk pengarah. Dia bayar bulan 6 2023. So bila bonus ni akan declare sebagai pendapatan individu staff tadi tu ataupun director tadi, dia akan declare 2023. So maknanya dia punya cukai dia tak adalah tinggi. Kalau company tu dia letak 31 Disember, dia bagi bonus sampai 2 kali tahun yang sama, bulan 2, bulan 12, katalah bulan 5, bulan 2 dia bagi bonus 2022, dia bagi bonus contohlah. Lepas tu bulan 12 2022 pun dia bagi bonus. So nanti bonus yang 2 kali bayar tu dia akan kena declare. Staff tadi tu kena declare benda tu sebagai dia punya pendapatan penggajian dia untuk tahun 1 tahun tu je. Ngap sekali. Faham tak? Semoga you all faham. Kalau tak faham, you tolong tanya saya dalam ruang komen. Okay? Ini saya dah cuba sampaikan. So bagi pendapat saya, again, you boleh pilih tarikh mana-mana, tapi bukan 31 Disember hujung tahun. Okay. Okay. Ini pun part yang saya selalu minta tolong, sangat-sangat minta tolong para usahawan dan juga pengarah syarikat, tolong faham betul-betul part ni. Okey. Part ini jugalah yang selalu syarikat lalai, tak pasal-pasal buang duit bayar compound dekat income tax. Okey. Ini saya share adalah jadual wajib bagi setiap syarikat yang patut kena ada dan simpan. Okey. Bukan simpan dalam meja, tapi simpan you all kena pantau selalu, kena follow, sebab ini adalah jadual berkanun. Berkanun. Okey. You tak comply, you kena compound. Buang duit saja. Okay.
So ini adalah saya share jadual asas rutin wajib syarikat sebagai majikan dan juga pembayar cukai. Okey, nombor 1. Okey. You all kena buat sebagai syarikat, okey, sebagai pembayar cukai, you all kena buat anggaran CP204. So untuk syarikat yang aktif, due adalah sebelum 30 hari sebelum date of year end. Okey. So untuk company baru, selepas 3 bulan you beroperasi dan you punya tempoh asas yang lebih 6 bulan, you kena buat dah. Hantar CP204. Okay, CP204 tu adalah installment. You all boleh google sebab saya hanya bagi rumusan sebagai jadual dia dulu. Okay, selain daripada CP204, sebagai majikan, you all kena prepare borang EA untuk staff setiap tahun. Untuk semua staff bukan untuk staff terpilih untuk gaji besar ke gaji kecil tak payah, tak ada. Ni untuk semua staff. You kena buat borang EA ni untuk semua staff. So due untuk hantar borang ni bukan hantar kepada income tax tapi hantar kepada staff, semua staff. Due adalah hujung bulan Februari tahun berikutnya. Okay. So borang ni kena buat sebagai majikan, kena hantar kat staff. So kena buat sendiri. So you all kena kira, buat payroll kena sendiri, kena buat sendiri. Income tax hanya bagi format. Bukan jangan minta dekat income tax. Sebab saya pernah dengar orang minta kat kaunter borang ni. So kalau you all adalah staff, you jangan minta kat income tax, you minta dekat bos. Okay. Income tax hanya bagi format kepada majikan untuk siapkan borang ni untuk staff. So staff kena minta dekat bos, jangan minta dekat income tax. Okay. Next, you kena prepare dan hantar borang E kepada LHDN setiap tahun. So due untuk hantar borang ni biasanya adalah dia boleh hantar e-filing. So ada e-filing. So due adalah hujung bulan Mac tahun berikutnya. So kalau tahun tu ada e-filing, ada extension, so kena ikut perkeliling LHDN bila diumum. Kalau tak ada, kena follow lah macam biasa punya. So kadang-kadang setiap tahun dia akan hantar jadual borang nyata cukai apa-apa, ikut jadual tu. Okay. So kalau untuk info lebih lanjut tentang serahan borang EA, borang E, boleh refer pada video saya sebelum ni. So boleh tengok apa rutin sebagai bos, lebih kurang macam tu lah. Saya ada siapkan sekali dengan dia template macam mana nak kira lah apa-apa. So semua ada dalam video tu. Okay. So nombor 4 adalah yang paling banyak compound kalau you tak buat, iaitu yang melibatkan borang C. Sebab kalau you hantar borang C lewat, compoundnya lain. Bila hantar borang C lewat, you hantar automatik, you lewat bayar cukai kalau ada tundukan cukai lagi lah. So bila you hantar lewat, you kira lewat, you bayar pun lewat lah, kena pula compound lain. Okay. So borang C ni kena hantar selewat-lewatnya atau pada 7 bulan selepas you punya year ended. Okay. So tengok slide ni, saya masih lagi pakai contoh yang date incorp tadi 24 Februari 2022 kan. Okay. So katakanlah saya guna contoh juga yang sama, date year ended syarikat dia pilih untuk tahun pertama dia pilih pada 31st Mei 2023. So kalau ikutkan kat situ, saya andai katakanlah dia punya operasi dia hanya bermula April 2023. So maknanya untuk tahun 2022 dia tak ada staff, syarikat tu dormant. Okay. Tapi walaupun demikian, borang E dan borang C kena submit. Okay. Faham Jangan kata company saya tak gerak pun, jadi tak hantar. Tak boleh. Sebab nanti kalau staff income tax compound you sebab tak hantar borang cukai, you jangan marah. So tapi sebab memang you dormant. Once you ada syarikat, dormant jalan ke tak jalan ke, you kena hantar. Borang E dan borang C tetap kena submit ikut jadual dia. Okay. Tetapi kalau syarikat tu tak run sekalipun, tapi lah ada allowance. Kadang-kadang ada juga saya jumpa company dormant tapi tengok dalam dia punya income statement ada juga allowance, walaupun tak sikit banyak ke, tapi ada juga bayar allowance kepada pengarah. So walaupun hanya pengarah seorang saja yang dapat allowance kat situ, borang EA tetap kena prepare dan juga submit kepada pengarah tadi. Lepas tu sebabnya kita dah bagi peruntukan allowance untuk individu kepada director, so dia kenalah declare. Okay. Faham Okay. So yang second row tu, katakanlah masa saya guna yang benda yang sama,
Instead dia katakan tadi dia beroperasi bulan 4 2003, katakanlah dia kali ni kes ni dia awal bulan 5 2022 dia dah run. Okey, so automatic dia kena hantar borang CP204. CP204 dia kena hantar selewat-lewatnya pada 31 Julai 2022. So maknanya apa? 3 bulan lepas dia beroperasi kan. So maknanya bulan 5, 6 dan 7. So lewat-lewatnya kena hantar CP204 31 Julai 2022. So macam biasa sebab dia ada staff dah borang pada tahun 2022, so borang EA dia untuk tahun taksiran 2022 dan juga borang E untuk TT 2022 tetap kena hantar ikut jadual masing-masing. Okey, so borang ingat walaupun saya nak tekankan lagi, saya nak ingatkan juga, walaupun company you dormant tak jalan duk senyap je macam tu, borang E dengan borang C wajib hantar walaupun nilai dia kosong. Okey. Okay, so untuk row yang 3 yang kat bawah tu, saya bagi contoh untuk syarikat yang aktif. Maknanya year ended dia pada 31 Mac, 30 Jun dan 31 Disember. So kalau you all tak faham yang date ni terlampau banyak sangat date, you all boleh pause video ni untuk fahamkan gambar ni. So ini adalah date-date yang you kena hafal ataupun you kena faham bila dia punya due date dia untuk borang-borang berkandun untuk dalam pencukaian syarikat. Okay, so you all boleh apply dalam you all punya lah, ikut tempoh yang saya dah bagi kalau ni, you all boleh create you all punya jadual masing-masing. So kalau tak faham, tolong tanya di ruangan komen. Okay, okay. So bila dah tengok penerangan saya tadi tentang pemilihan atau nak tentukan bila date end, ada terfikir ke nak tukar date? Boleh ke tak? Jawapannya masih boleh, tapi kena ikut syarat-syarat yang LHDN bagi. Okey. Selain daripada LHDN, pihak pengurusan syarikat pun perlu wajib jumpa dengan COSAC masing-masing sebab ada selain pada prosedur prosedur LHDN, dia ada prosedur SSM juga yang kena buat. Jadi you all kena tolong pergi jumpa COSAC masing-masing. Sebab apa? Sebab dia ada proses dia, sebab ni nanti dia akan melibatkan penyata tahunan lah, bila nak declare dan sebagainya. Sebab kat sini saya hanya fokus prosedur dan syarat income tax saja. Okey. So apa syarat dia? Syarat income tax dia bagi tahu syarikat kena pastikan tiada borang C. Tiada borang C tahun taksiran yang miss yang kita tak submit. Okey. Dan hanya tutup akaun sekali je dalam tempoh tahun taksiran tu. Okey. So maknanya dia tak ada buat audited account 2 kali setahun. Tutup contohlah dia tutup akaun dia berapa? 31 Januari 2023. Lepas tu tiba-tiba dia nak tukar date lah. Dia nak tukar bulan 10 pula. Dia nak tukar bulan 10 2023. Tak boleh lah sebab bulan 1 dia dah tutup 2023 tu dia dah tutup akaun. So sebab apa? Sebab nanti tak logik lah. Logik yang senang, paling senangnya borang C tu untuk tahun 2000 taksiran 2023 tu nak ikut date mana satu dia nak hantar tu, due date dia. Bulan 1 punya due date ke ataupun bulan 10 2023 punya due date. Faham Senang je. Dia jangan ada borang C yang tak hantar untuk tahun taksiran yang tertinggal, ataupun jangan lebih 2 kali atau 3 kali atau 4 kali buat audited account ataupun financial statement ni. Faham Okay, so bagi contoh. Okay. So ni saya bagi contoh ada beberapa perubahan lah perakaunan yang ada yang dipendekkan. Ada yang dipendekkan, macam saya bagi contoh yang dipendekkan 7 bulan, ada yang dipendekkan 11 bulan dan ada juga yang dipanjangkan sehingga 18 bulan. Patut ke ataupun patuh tak syarat income tax tadi? Ya. Okey. Sebab tengok jadual ni, you all tengok tak ada tahun taksiran yang miss yang tak hantar kan, dan juga tak ada 2 date tarikh tutup akaun tahun yang sama. Okey.
So fokus contoh akhir sekali. You all fokus sebab yang kalau yang pendek ni dia senang je untuk yang 18 bulan, yang lebih 12 bulan ni. Okay, so you fokus contoh yang akhir tu, okay. So contoh akhir syarikat nak ubah daripada 31 nak ubah ke date 31 Disember. Dari asal 30 Jun. Daripada Jun dia nak ubah 31 Disember. So tempoh peralihan dia akan jadi 18 bulan sebab jika syarikat nak tutup akaun pada 31 Disember 2021 tak boleh sebab syarikat dah tutup akaun pada 30 Jun 2021. Okey. Jadi syarikat boleh extend year ended dia ataupun dia punya year ended dia yang pertama untuk yang tempoh peralihan yang pertama adalah 31 Disember 2022 untuk tahun taksiran 2022. Okey. So nanti untuk TT 2021 boleh guna akaun yang dated 30 hari bulan 6 2021. So dekat situ you akan nampak tak ada pun TT yang miss yang tak hantar borang C. Faham So dekat sini saya nak ulang, jika nak buat tarikh perubahan year ended, pihak syarikat wajib kena jumpa you all punya COSEC masing-masing sebab ada prosedur SSM yang kena patuh. Nanti kalau syarikat nak patuh syarat HDN je, jangan pula nanti dapat compound SSM. Dah lah compound syarikat, compound sekarang ada syarikat baru ni memang terbeliak mata kalau dapat. Okay, so tolong jangan ambil mudah. Okay, jangan ambil mudah. So bila you plan nak ni, you kena jumpa COSEC. So sebab bila kita berbisnes under syarikat ni memang lagi banyak akta you kena patuh. Kita ada confirm lah ada income tax, okay? Confirm lah ada SSM. So apa lagi? Kita ada SST. So SST melibatkan custom. So apa lagi? Kita ada akta wang tak dituntut oleh akaunten negara. Itu pun part lagi satu juga. So tapi part tu kena cerita lain jugalah. Okay? So saya hanya fokus untuk bab memilih bila you ended tahun keuangan syarikat saja untuk kali ni. Okay? Okay. So bila dah tahu bila nak tukar date dan dah tahu apa syarat-syarat income tax, next apa kita kena buat adalah kita kena hantar. Kita kena maklumkan dekat income tax kita nak tukar melalui surat dan juga borang. Dia ada borang khas iaitu borang CP204B. Okay. Kalau CP204 adalah untuk installment, CP204A adalah untuk adjust anggaran cukai kan. So nanti untuk borang CP204B ni adalah untuk bagi tahu dengan income tax kita nak tukar tempoh perakaunan. So ini adalah prosedur wajib yang kena buat untuk elakkan penalty. Okay. Kalau kita ada kena elakkan penalty apa? Nak elakkan penalty lewat hantar borang C. Terutama jika kita punya tempoh perubahan asal perakaunan berubah melebihi 12 bulan. Sebab income tax kata mana tak hantar-hantar form borang ni, kata 6 bulan selepas tutup year end kan. Sebenarnya kita ada tukar, year ended kita dah tukar melebihi 12 bulan pula, jadi kita kena hantar borang ni. Okay. So supaya income tax tak charge kita lah sebab kononnya lewat hantar borang C padahal kita nak tukar kita punya accounting period. So untuk tempoh perakaunan yang kita perubahan kita yang kurang 12 bulan pula, kita hantar borang ni untuk elakkan kita dikenakan penalti lambat bayar installment CP204. Okay, faham Sebab patutnya kita kena bayar 12 kali kan sebab untuk 12 bulan. Betul tak? So tapi bila kita pendekkan, mungkin ada part yang installment yang keberapa yang kita tak bayar kan. Bukan kita tak bayar, tapi sebab benda tu kita dah adjust. So memang kita tak perlu bayar. Jadi bila kita nak bagi tahu benda ni sebenarnya, jadi kita akan automatic bila kita nak tukar accounting period ni less than 12 month, automatic akan effect juga jadual CP204 kita yang kita dah buat sebelum ini. Nampak tak? So kita kena bagi tahu. Okay. So bila kena hantar dekat income tax tak cakap bila kena hantar, tapi income tax bagi tahu bila CP204B ni dia kena terima. Income tax kena terima bila. Okay. So maknanya apa? Bila dia kata income tax bila kena terima bila, maknanya automatik kita kena hantar borang ni awal lah sebelum date yang dia bagi. Faham tak? Sebab biasanya kita akan dapat due date submission. Tapi sekarang ni bukan due date submission tapi due date bila income tax terima borang ni. You kena faham So cuma
payah sikit lah borang ni sebab sehingga tarikh hari ni, iaitu bila hari ni 3 September 2023, borang ini masih perlu dihantar secara manual, kena post ke bahagian pengurusan rekod dan maklumat pencukaian di LHDN Cawangan Bangi. So setakat hari ni tiada serahan untuk e-filing untuk borang ni. You all kena buat. Yang ada yang CP204 yang hanya boleh buat e-filing hanyalah CP204 dan juga CP204A. Dia yang kita boleh hantar melalui e-filing, iaitu melalui portal MyTax. Betul tak? Sebab saya pernah juga try hantar borang ni tau dekat Income Tax Cawangan yang terdekat. Tapi pegawai kantor dia tak terima. Dia masih minta saya hantar juga kepada LHDN Bangi. Okay. Okay, so kat sini untuk tempohnya ni, untuk tempoh perakaunan yang dipendekkan, okay, Income Tax kena terima borang ni 30 hari sebelum date year ended yang baru. Okay, kalau dipendekkan kena sebelum date year end yang baru. Sebab macam saya kata tadi, dia akan efek dia punya installment CP204 you. Macam you tak bayar. Jadi dia kena hantar awal. Okay. Untuk tempoh perakaunan yang dipanjangkan pula, iaitu melebihi 12 bulan, LHDN kena terima borang ni selewat-lewatnya pada 30 hari sebelum year ended yang asal. Again, dia akan apa? Sekejap ya, saya bagi contoh dalam bentuk jadual lah. Okay. Untuk lebih nampak saya bagi contoh tadilah. Okay. Untuk tempoh perakaunan yang dipendekkan 7 bulan dan 11 bulan tu, Income Tax kena terima borang 30 hari sebelum year ended yang baru. Nampak tak? Okay. Sebenarnya kalau untuk yang tukar year ended 30 yang 7 bulan tu, dia punya accounting period dia yang baru, dia nak ubah kepada 31 Julai 2022. So automatic dia punya CP204B kena hantar atau kena Income Tax kena terima selewat-lewatnya pada 30 bulan 6 2022. Okay. Same goes to yang bulan 4 tu, yang second row, yang second case yang bagi contoh tu lah. Dia nak tukar daripada daripada bulan Mei dia nak tukar pada April. Jadi 11 bulan dia punya gap period dia punya perubahan dia, tempoh perakaunan dia yang baru dan tempoh peralihan tu adalah 11 bulan. So disebabkan dia nak tukar kepada April 30 April, dia kena Income Tax kena terima borang CP204B dia selewat-lewatnya pada 31 Mac 2022. Okay. So untuk tempoh perakaunan yang dipanjangkan, yang last kali tu saya bagi contoh yang dipanjangkan hingga 18 bulan pula, Income Tax kena terima 30 hari sebelum tarikh year ended yang asal. Okay. Kalau you ingat, tempoh ini sama submission dia normal punya CP204 kan. Maknanya sebelum 30 hari sebelum tarikh yang kita punya year end, kita kena hantar CP204 kan. Okay, sama. So maknanya kalau untuk yang tempoh 18 bulan ni, selewat-lewatnya Income Tax kena terima sebulan sebelum tarikh year ended yang asal. Okay. So maknanya kalau ikutkan, maknanya syarikat boleh hantar submit e-filing CP204 ni, terus dia isi. Sebab dalam CP204 tu dia tanya tau bila kita punya tarikh accounting period, bila tempoh asal semua kan. You all terus isi je yang tarikh yang baru. Pada masa sama, borang CP204B ni you hantar by post. Tapi kena hantar awal lah, janganlah hari yang sama you nak submit hari yang sama. Ni kalau boleh, you kena hantar CP204B dulu lebih awal, baru you buat CP204A dalam tempoh perakaunan yang baru. Faham Okey, setakat ni saja untuk perkongsian saya kali ini, iaitu macam mana ataupun tip, saya nak share tip yang terbaik. You all boleh pilih bila kita nak nak letak accounting year ended kita untuk syarikat. Okey. Sebelum itu saya nak share okey. Saya nak bagi tahu portal e-learning iaitu www.accountcukai.com dah mula publishkan. Okey. Dah setakat ni saya dah ada dah mula publish lah. So ini adalah e-learning portal pertama dalam negara yang fokus perakaunan cukai. You all carilah mana-mana, memang takkan jumpa. Ini yang first dalam Malaysia. Okey.
Sebab saya ni lebih berminat kepada cara how to staff. So supaya staff ataupun peserta ataupun student boleh apply terus apa yang saya tunjuk, apa yang saya ajar. So dalam portal ni you all boleh explore dan belajar step by step cara merekod transaksi menggunakan perisian perakaunan, transaksi operating business menggunakan perisian perakaunan dengan ikut syarat dan peraturan Akta Cukai Pendapatan. Okey, sebab apa? Sebab kalau ikutkan siapa yang tengok saya punya yang video asas perakaunan tu, selain daripada report, selain lepas kita buat account, kita kena audited. Lepas audited, antara step yang terakhir adalah kita hantar kepada income tax kan. Okey, sebab itulah saya lebih berminat untuk buat khusus perakaunan percukaian, perakaunan cukai, sebab kita akan buat account ikut Akta Cukai. Okey, bab-bab yang ampers lah apa benda tu biar auditor buat kerja. Okey, tapi kita sebagai management, kita sebagai pihak pengurusan syarikat lebih mementingkan costing, lebih mementingkan pengurusan tunai dan apa-apa. Dari segi presentation, audited report rupa macam mana, biar itu auditor punya kerja. Okey, tapi kita more tu, kita macam mana kita nak control kita punya cost, macam mana kita nak run kita punya business, macam mana kita punya model business, itu up to us nak tentukan. So sebab itu saya more tu tekankan perakaunan cukai. Okey, saya lagi suka buat khusus perakaunan cukai. So daripada sini you all boleh belajar 3 nilai ni. 3 nilai ni you akan belajar, you akan bayar dalam satu harga saja. Okey, apa you dapat, you belajar record macam mana nak buat simpan kira. You buat record, you key in you punya sistem, you susun you punya chart of account ikut chart ikut Akta Cukai. Okey, apa yang boleh, apa yang tak boleh, benda-benda semua dalam tu. Apa yang ni supaya you boleh buat anggaran cukai berapa yang sepatutnya you bayar. Okey. So bayaran untuk kos ni hanya bayar sekali saja, sebab nanti saya akan bagi assignment. Siapa yang dah settle assignment, you akan dapat sijil. Okey. So untuk lebih lanjut, you boleh pergi ke www.accountcukai.com. So dalam tu detail semua ada. So kalau saya akan bagi share link dekat dalam description lah. Okay. So untuk khusus percukaian cukai ni, saya gunakan pengalaman lebih 20 tahun untuk reka modul dan tutorial yang terbaik untuk siapa yang minat nak urus cukai, bisnes dan akaun sendiri ni. Okay. Jadi untuk lebih info boleh pergi ke laman web Tutera lah. So saya akan share ni link dekat link kat description. Okay. So terima kasih atas masa anda. So jika yang berminat nak tahu lebih banyak bab DIY akaun dan cukai, subscribe channel saya Nora Maharis dan tekan loceng untuk alert update video saya yang terkini. Okay, Assalamualaikum dan bye.